Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, video kita kali ini kita ikut cadangan anda yang ada di kalangan anda, sahabat-sahabat kita bagi cadangan untuk buat makanan kegemaran Nabi. Okey, makanan kegemaran Nabi ataupun makanan sunnah lah orang kata. Kalau ikutkan, banyak sebenarnya hadis yang menceritakan apa yang Nabi suka, apa kegemaran Nabi. Banyak hadis yang menceritakan makanan kesukaan Nabi. Baik, kita tengok dalam satu hadis Nabi, kita baca sama-sama. Dalam satu hadis Nabi yang mana ketika itu ada seorang wanita yang menjemput Nabi bersama dengan para sahabat. Dalam itu ada Saidina Ali. Maka pergilah Nabi untuk pergi makan ke rumah dia atas jemputan. Maka bila mana sampai dekat rumah, maka biasalah dia akan makan manisan, makan benda-benda ringan. Maka Nabi bersama dengan para sahabat, di antaranya Saidina Ali, makan kurma. Maka makan kurma bersama dengan Nabi. Saidina Ali pun makan sama. Sampai satu tahap, maka Nabi kata kepada Saidina Ali, "Wahai Ali, cukup-cukuplah tu. Sesungguhnya kamu belum lagi sembuh dengan baik dan makanan ini tidak sesuai untuk kamu." Maka Saidina Ali pun duduk. Apa Nabi buat? Nabi teruskan makan kurma tu, makan kurma. Maka tak lama kemudian, maka tuan rumah tadi keluarkan makanan. Tadi kan makanan ringan, maka tuan rumah keluarkan makanan yang berat. Nasi kot, nasi ataupun spaghetti ke contoh. Dan makanan itu lagi sedap. Maka makanlah Saidina Ali karamallahu wajhah. Itu di antara satu hadis Nabi. Dan ada juga hadis lain yang suatu hari Nabi di rumah Sayyidatuna Aisyah. Nabi tanya kepada Sayyidatuna Aisyah, "Wahai Aisyah, dekat rumah ada makanan ke tidak?" Maka jawab Sayyidatuna Aisyah, "Tidak ada ya Rasulullah." Maka kata Nabi, "Aku berpuasa hari ini." Maka hadis seterusnya, ketika mana Nabi berada di rumah Sayyidatuna Aisyah, kata Sayyidatuna Aisyah kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hari ini kita diberikan hadiah. Kita ada hadiah." Maka kata Nabi, "Hadiah apa ya Aisyah?" Maka jawab Sayyidatuna Aisyah, "Kita diberikan hadiah ya Rasulullah, iaitu kurma yang dicampurkan dengan mentega dan tepung." Itu kesukaan Nabi. Itu bila mana kurma dicampurkan dengan mentega dan tepung, maka Nabi terus makan. Nabi terus makan. Maka ada satu hadis lagi daripada Anas bin Malik. Suatu hari Anas melihat Nabi setengah makan buah labu. Nabi ambil buah labu, Nabi potong dan bagi kepada para sahabat sambil-sambil Nabi tengah makan. Maka kata Anas bin Malik, ketika itu bila mana aku melihat Nabi suka sangat buah labu, bermula pada hari itulah aku pun turut suka kepada buah labu. Dan Nabi juga di antara makanan kegemaran Nabi juga adalah kambing. Nabi suka kepada kambing dan Nabi juga suka kepada ayam. Satu hari berlaku kepada Abu Musa, Sayyidina Abu Musa. Suatu hari Abu Musa dengan para sahabat yang lain, dan Abu Musa dapati ada dalam kalangan para sahabat dia tak mau makan ayam. Kerana pada masa itu ada makanan ayam, tapi para sahabat tak mau makan ayam. Maka kata Abu Musa, "Wahai sahabat, sesungguhnya Nabi sangat suka kepada ayam." Bermula pada detik itulah maka para sahabat terus makan ayam. Tengok bagaimana sifat para sahabat. Mereka nak mencontohi Nabi, nak tiru apa yang Nabi buat, kan? Dan ketika mana kita nak makan pun Nabi ada ajarkan adab-adab bagaimana nak makan, ataupun macam mana sebelum makan apa yang perlu dia buat. Apa yang Nabi ajar? Yang pertama sekali Nabi ajarkan kita makanlah dengan baca basmalah ataupun baca bismillah yang pertama. Yang kedua kata Nabi SAW, ketika mana nak makan, maka makanlah dengan tangan kanan. Makanlah dengan tangan kanan. Yang kedua. Dan yang ketiga, ketika nak makan, makanlah apa makanan yang berada di hadapan kita. Jangan kita nak ambil makanan yang jauh. Dahulukan makanan di depan kita, barulah kita ambil makanan yang jauh. Itu cara adab ketika mana nak makan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi juga suka kepada makanan yang manis. Ini semua orang tahu. Saya yakin semua orang dah tahu. Nabi suka kepada manisan. Antara manisan yang Nabi suka adalah madu. Banyak khasiat madu yang kita dah tahu, yang kita boleh tengok, yang kita boleh baca. Banyak orang yang tengah share berkaitan kelebihan madu. Dan yang seterusnya adalah kismis. Kismis di antara benda yang banyak khasiat, kerana dalam kismis tu dia ada vitamin C yang sangat tinggi. Vitamin C yang sangat tinggi dalam kismis. Yang kedua, yang benda sunnah juga, benda yang Nabi suka adalah kurma. Kita dah kongsikan sebelum ni bagaimana Nabi saking suka dia makan kurma, dia makan kerana dalam kurma tu dia ada glukos yang berikan tenaga kepada kita. Pernah tak kalau biasanya orang dalam kalangan kita ni, masyarakat kita akan makan kurma bila mana musim Ramadan sahaja. Cuba kita luar Ramadan pun kita turut makan kurma. Kalau siapa pernah lalui, kalau bulan Ramadan dia akan ambil air suam, air mineral, maka dia akan masukkan kurma 3 biji ke 5 biji ke, maka simpan dalam peti. Maka ketika mana sahur, maka dia akan minum air itu bersama dengan kurma. Itu antara salah satunya.
supaya datangkan energi kepada kita. Kuku ada yang nak diet, boleh tiru cara ini, insya-Allah bermanfaat. Okey, yang ketiga iaitu makan kurma, dan yang keempat adalah buah tin. Buah tin di antara kebaikan buah tin adalah dapat membantu mengawal tekanan darah kita. Bagi orang yang tak boleh nak kawal darah tu, boleh kawal tekanan darah kita. Yang keempat. Dan yang kelima, yang keenam adalah susu kambing, dan yang keenam adalah minyak zaitun. Di antara benda yang Nabi suka. Jadi itu di antara kegemaran Nabi. Kalau kita tengok baca hadis, banyak sangat yang Nabi suka. Tapi kalau kita baca banyak-banyak, takut anda semua lupa. Takut lupa, jadi tak buat semua. At least kita buat apa yang kita mampu. Kalau kita tak mampu nak buat semua, jangan kita tinggal semua. Buat semampu kita. Semampu kita, selagi mana kita mampu maka buat. Dan kita tak mampu tu, insya-Allah kami soon kita cuba buat sikit demi sikit. Insya-Allah itu saja untuk video kita kali ini berkaitan makanan kegemaran Nabi. Boleh amalkan dalam hidup kita supaya kita ni menjadi orang yang dicintai Nabi dan kita mencintai Nabi SAW. Jadi itu saja untuk video kali ini. Jadi kalau anda ada cadangan untuk kita buat topik untuk next video kita akan datang, boleh tulis dekat ruangan komen bawah, nanti saya akan tengok. Jadi itu saja, terima kasih banyak yang tengok daripada awal video sampai hujung video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.